Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu ialah Cikgu Masliza binti Muhammad Noor dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra dapat bersama-sama para pelajar dalam tuition online Perlis Mengaji dalam slot sejarah tingkatan 1. Untuk makluman, tuition online Perlis Mengaji merupakan gabungan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Sebelum itu, mohon supaya para pelajar bersedia dengan alat tulis dan buku catatan untuk mencatatkan maklumat yang akan disampaikan oleh cikgu sebentar lagi. Baiklah, pada hari ini, cikgu akan mengajar para pelajar untuk tajuk bab 5 tingkatan 1, iaitu berfokus kepada subtopik iaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Okey, baiklah para pelajar, kita kenali dulu ada 4 tamadun awal dunia yang terpenting yang perlu pelajar ketahui. Yang pertama ialah tamadun Mesopotamia yang cikgu letakkan anak panah di situ. Yang kedua ialah tamadun Mesir Purba. Yang ketiga ialah tamadun Indus. Yang keempat ialah tamadun Huang Ho. Okey, kalau para pelajar lihat, memang tidak jelas tetapi ia menunjukkan bahawa kawasan ini di permukaan bumi ialah terdapat lembah sungai. Baiklah, kita tengok satu persatu apa kepentingannya tamadun tersebut dan di manakah terletaknya 4 tamadun itu terbentuk. Okey, keempat-empat tamadun ini mula berkembang di kawasan lembah sungai. Kemudian kepentingan sungai kepada manusia pada masa itu yang pertama ialah membekalkan air bagi tanaman, membuat kawasan pertempatan dan yang terakhir ialah sebagai alat perhubungan. Seterusnya, kita kenali dulu berkenaan dengan tamadun Mesopotamia. Okey, tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia terletak di barat daya Asia. Okey, ini lokasinya. Okey. Untuk makluman, tamadun Mesopotamia bermaksud di antara 2 sungai iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Okey, sebelum itu, untuk makluman para pelajar, Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates sebelum ini adalah mengalir dari kawasan perhubungan Turki sehingga tanah Pamah di Iraq. Okey.
terdapat beberapa kerajaan dalam tamadun Mesopotamia yang perlu pelajar ketahui, iaitu Sumeria. Okey, Sumeria ini merupakan kerajaan awal dalam tamadun Mesopotamia dan merupakan satu kawasan yang telah membentuk bandar. Okey, yang kedua ialah Akkad. Kerajaan Akkad. Yang ketiga ialah Chaldea. Yang keempat Babylon dan yang terakhir ialah Assyria. Okey, ini cikgu nak tunjukkan bahawa sebenarnya kawasan ataupun kerajaan yang terdapat dalam Mesopotamia, sesungguhnya ada 5 kerajaan yang terpenting yang para pelajar dapat lihat dalam tamadun Mesopotamia. Okey, ciri-ciri utama kerajaan sama. Baiklah, mari kita tengok dekat papan putih yang telah cikgu tulis sebelum ini. Okey, para pelajar, lihat ciri utama kerajaan sama. Dalam ciri utama kerajaan sama yang saya nyatakan tadi, yang mana itu kerajaan Sumeria, iaitu kerajaan pertama Mesopotamia. Kenapa kerajaan sama ini menjadi kerajaan yang begitu penting dan menjadi satu kerajaan yang begitu masyhur? Kerana ada 5 aspek penting. Yang pertama iaitu peningkatan teknologi. Kerana pada masa itu kita melihat bahawa masyarakat kerajaan sama ini membina satu monumen binaan yang terpenting. Okey, yang tu kita akan tengok dalam slide seterusnya. Yang kedua ialah bandar maju. Bandar maju itu ialah bandar yang begitu maju dalam sektor ekonomi dan juga pertanian. Kerana apa maju? Kerana terletak di lembah sungai. Okey. Ketiga ialah pengkhususan pekerjaan kerana ada hierarkinya, iaitu ketua dan juga pekerja ataupun hamba pada masa itu yang membina seperti zigurat. Nanti kita akan tengok dalam slide seterusnya, cikgu nak tunjuk kepada kamu apa itu zigurat. Okey, yang keempat, institusi kompleks seperti pembinaan kuil, rumah kediaman, pembinaan kedai, itu berkenaan dengan institusi kompleks. Okey, yang terakhir ialah pengurusan simpan kira-kira. Kenapa ada di situ pengurusan simpan kira-kira? Ia berkaitan dengan keuangan untuk disalurkan daripada golongan bawahan kepada golongan atasan. Okey, secara jelaslah di sini para pelajar lihat bahawa 5 aspek ini ialah membentuk kerajaan sama daripada kerajaan yang kecil sehingga membentuk satu pusat bandar yang sangat terkenal. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada slide seterusnya ialah okey. Untuk makluman para pelajar sekalian, di sini anda melihat bahawa berkenaan dengan peta Mesopotamia, tamadun Mesopotamia. Okey. Di lembah Sungai Tigris, okey, yang cikgu letakkan sini, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates, okey, pelajar yang saya mainkan mouse di sini, yang mana merupakan kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan gunung. Okey. Kawasan ini digelar sebagai bulan sabit subur. Bukan bulan sabit merah, tapi bulan sabit subur kerana ia terletak di antara bersebelahan dengan Laut Mediterranean dan juga Teluk Parsi. Bulan sabit subur ini di mana kawasan tersebut telah menyebabkan wujudnya sistem pembandaran ataupun sistem bandar yang luas. Okey, ini merupakan, kalau pelajar ketahui, ini merupakan binaan yang terkenal dalam tamadun Mesopotamia, iaitu binaan yang berbentuk piramid ataupun
zigurat. Ya, ini yang berwarna pink, anak panah ini ialah zigurat. Dan kemudian pelajar melihat bahawa dinding-dinding di setiap kawasan ini dibina daripada tanah liat untuk dijadikan bata bagi mengukuhkan pertahanan tamadun Mesopotamia ataupun bagi mengukuhkan pembinaan negara tersebut supaya tidak diancam oleh musuh. Okey, kita lihat lebih terperinci. Okey, ini ialah ilustrasi berkenaan dengan negara kota Ur, iaitu di mana cikgu mengambil daripada laman sesawang untuk menjelaskan pada para pelajar berkaitan dengan tamadun Mesopotamia, khususnya kota negara Ur. Okey, yang tadi para pelajar melihat zigurat sebelum ini, dan ini cikgu meletakkan lakaran sebenar zigurat untuk dilihat oleh para pelajar lebih terperinci. Untuk makluman para pelajar, zigurat ini merupakan pusat ibadat. Pusat ibadat kalau dahulunya ialah kuil. Kuil besar yang telah disediakan oleh bulan Nana yang dan isterinya Ninjal untuk menguasai bandar. Bulan Nana tu dia bukan bulan tau, tetapi dia adalah nama individu tersebut. Okey. Anak panah yang cikgu letakkan di dinding-dinding ini adalah yang sebentar tadi saya nyatakan dinding tersebut dibuat daripada bata. Ia merupakan kota pertahanan kerana dinding-dinding besar ini dibina mengelilingi setiap bandar untuk digambarkan bahawa sistem pengkhususan teknologinya adalah lebih baik. Okey, negara kota Ur, kita tengok dalam tamadun Mesopotamia, apa ciri-cirinya? Yang ada ialah mempunyai pelabuhan dan pusat perdagangan yang begitu strategik. Kemudian mempunyai bandar yang dipenuhi oleh rumah dan juga kedai yang disusun secara sistematik, dan masyarakat negara tersebut di mana kegiatan penduduknya ialah petani mengusahakan tanaman iaitu pokok gandum dan juga bali di luar kota Ur. Saya jelaskan pokok gandum dan juga bali di luar kota Ur. Okey. Contoh kawasan Mesopotamia pada hari ini, contohnya kawasan iaitu negara Iraq, Syria, Turki, Iran, sepadan Turki-Syria dan sepadan Iran-Iraq. Itu merupakan negara-negara yang kalau hari ini ialah tamadun Mesopotamia. Okey, tamadun yang kedua kita lihat ialah tamadun Mesir Purba. Okey. Tamadun Mesir Purba ini terletak di Sungai Nil. Kalau ini ada Sungai Nil. Yang cikgu bulatkan ini ialah lokasi tamadun Mesir Purba. Kalau pelajar tengok, tetap ataupun masih di kawasan lembah sungai. Okey, iaitu terletak di Sungai Nil. Okey. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia iaitu 650 km. Begitu terpanjang di dunia ya para pelajar. Dan terdapat dua tingkalan tamadun Mesir Purba. Okey, para pelajar lihat bahawa tamadun Mesir Purba ini dikatakan oleh Herodotus, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil kerana membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun. Apa yang membanjiri? Iaitu air, iaitu yang membawa lumpur yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian. Yang cikgu lorekkan ataupun yang jelaskan di sini bahawa itu ialah kawasan
yang begitu subur dalam tamadun Mesir Purba. Okey, dalam tamadun Mesir Purba juga kita melihat bahawa fungsi Sungai Nil ini adalah sebagai kawasan untuk membekalkan sumber makanan iaitu ikan kepada penduduk tempatan, sumber perhubungan dan juga sumber pengangkutan. Untuk makluman para pelajar, kepentingan Sungai Nil ini turut mewujudkan pertempatan sehingga terbentuknya negara kota daripada kawasan yang kecil sehingga membentuk sebuah bandar, seterusnya negara kota. Okey, para pelajar, kita mengenali berkenaan dengan sistem pemerintahan kerajaan tamadun Mesir Purba. Ada 3, iaitu yang pertama kerajaan purba, yang kedua kerajaan pertengahan dan yang ketiga ialah kerajaan baru. Okey, untuk kerajaan purba, para pelajar melihat bahawa kerajaan purba ini ialah kerajaan di mana bermulanya pentempatan awal masyarakat kerajaan purba di perkampungan petani pada tahun 5000 SM. SM tu bermaksud sebelum Masihi. Okey, yang kedua, para pelajar lihat bahawa kerajaan utara di hilir Sungai Nil ini merupakan kawasan lembah Sungai Nil, iaitu di mana? Yang cikgu bulatkan ni. Ini merupakan kerajaan utara yang terletak di Sungai Nil. Yang saya bulatkan warna merah ni, anak panah ini. Ini merupakan kerajaan utara. Yang kedua ialah kita melihat kerajaan selatan terletak di hulu Sungai Nil, yang mana dia merupakan di kawasan Tibes. Di kawasan Tibes. Tibes ni apa? Tibes ini merupakan ibu kota, ibu kota. Jadi para pelajar kena ketahui bahawa kerajaan utara terletak di hilir Sungai Nil yang saya bulatkan ini, manakala kerajaan selatan terletak di hulu Sungai Nil, iaitu di kawasan Tibes. Okey, siapa yang membuka kerajaan purba? Okey, kerajaan purba ini dibuka oleh Raja Menes, yang mana dia telah membuka bandar Memphis sehingga membentuk ibu kota kerajaan. Okey, para pelajar nampak tak anak panah yang bergerak-gerak ini? Ini merupakan bandar Memphis dekat Giza ni, dekat hujung, dekat hilir Sungai Mesir. Ini merupakan Raja Menes yang membukanya. Seterusnya kita tengok kerajaan pertengahan. Baiklah para pelajar, lihat bahawa kerajaan pertengahan, yang mana kerajaan pertengahan ini dia telah berkembang hingga ke selatan Sungai Nil. Ya, cikgu anak panahkan berwarna pink ini. Okey, ibu kota kerajaan pertengahan itu ialah Tibes, yang cikgu bulatkan berwarna hijau muda ini. Hijau busuk pisang ke hijau muda, ini yang cikgu bulatkan. Okey, kemudian kita melihat bahawa kerajaan pertengahan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubai. Okey, ini anak panah yang menunjukkan perdagangan dengan Dubai. Dubai ini terletak di bahagian selatan Mesir, selatan negara Mesir. Pemerintahan kerajaan baru pula kita lihat, yang mana pemerintahannya ialah tidak asing, tidak bukan, iaitu Firaun. Pemerintah kerajaan baru yang digelar sebagai Firaun, di mana Firaun ini mempunyai pasukan tentera yang sangat kuat bagi mematahkan serangan musuh. Dan raja yang terkenal pada kerajaan baru itu ialah kerajaan yang mana rajanya digelar sebagai Raja Ramses.
Okey, Raja Ramses ini dia telah membina monumen berupa berhala ketika pemerintah kerajaan baru. Okey, untuk tamadun yang ketiga, para pelajar lihat bahawa tamadun Indus. Okey, kalau kita sebut Indus, sudah pasti kita tahu dia terletak di India. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, untuk makluman para pelajar, ini merupakan kawasan tamadun Indus yang kamu lihat berwarna coklat ini. Ini adalah kawasan tamadun Indus. Okey, tamadun Indus ini di mana terletak di lembah sungai Indus, iaitu di bahagian barat laut dan utara India. Okey, kemudian para pelajar melihat bahawa kalau para pelajar tengok banyak yang saya letakkan di sini. Okey, kita kenali satu persatu, di mana kawasan tamadun Indus ini dikelilingi oleh banjaran seperti banjaran Makran, banjaran Baluchitan yang saya bulatkan, kemudian banjaran Punjab dan juga Rajasthan. Okey, banjaran Punjab dan Rajasthan ini merupakan terletak di bahagian timur. Kemudian Kehwa dan juga Gujarat iaitu terletak di bahagian tenggara. Okey, Kehwa dan Gujarat ini terletak di bahagian tenggara. Ingat, kalau Punjab dengan Rajasthan ini terletak di bahagian timur, tetapi dua ini terletak di bahagian tenggara. Okey. Seterusnya para pelajar melihat lembah sungai Indus ini memang sangat terkenal dengan dua musim ekstrim. Yang pertama iaitu musim hujan, yang kedua iaitu musim kering. Okey, musim hujan ini dia membawa banjir dan memusnahkan pertempatan, manakala musim kering dia membawa kemarau. Namun kedua-dua musim ini, sama ada musim hujan dan juga musim kering, akan menyebabkan tanaman musnah dalam tamadun Indus. Seterusnya, penduduk lembah sungai Indus ini mempunyai kegiatan pertanian, iaitu di mana mereka ini aktif dalam pertanian. Mereka telah menanam pokok gandum, barley dan juga kapas. Namun, mereka juga aktif dalam pembuatan barangan seperti kapas dan juga besi. Pembuatan barangan daripada kapas dan juga besi. Selain daripada dua musim yang ekstrim tadi, iaitu musim hujan dan juga musim kering, tamadun Indus ini juga terkenal dengan bandar, iaitu kalau pelajar tengok, ada dua buah bandar terancang yang sangat terkenal. Yang pertama ialah Mohenjo-daro dan yang kedua ialah Harappa, bandar Harappa. Okey, kita kenali dulu bandar Mohenjo-daro. Okey, ini gambar ilustrasi berkenaan dengan gambar binaan Mohenjo-daro. Para pelajar boleh lihat. Okey, untuk makluman para pelajar, binaan bangunan Mohenjo-daro ini telah dicipta oleh masyarakat dalam tamadun Indus, iaitu individu orang yang begitu merancangkan ini ialah jurutera, di mana jurutera itu telah mencipta sistem paip dan pembentungan yang sangat canggih pada masa itu. Saya jelaskan pada masa itu di mana jurutera telah mencipta sistem paip dan pembentungan yang canggih, yang menunjukkan bahawa sistem dalam tamadun Indus begitu teratur ataupun begitu sistematik. Okey, bandar yang kedua kita lihat ialah bandar Harappa, di mana bandar Harappa dalam gambar yang disebutkan ini terletak di Punjab. Okey, di mana bandar Harappa ini
kotanya dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 km. Kemudian, dinding ini dibina adalah untuk mengelakkan banjir yang saya sebutkan tadi, iaitu ada 2 musim kan, satu musim hujan dan satu lagi musim kering. Jadi untuk buat dinding itu untuk mengelakkan banjir. Okey, di dalam kota pula, kita lihat di dalam kota tersebut dibina benteng adalah untuk melindungi keluarga diraja. Maksudnya ada satu benteng dalam, lagi satu ada benteng luar. Benteng yang di dalam kota tu adalah untuk melindungi keluarga diraja. Selain itu, jalan raya juga dibina selebar 30 kaki untuk menunjukkan bahawa wujudnya sistem teknologi pada masa itu. Baiklah, tamadun yang terakhir kita lihat ialah tamadun Huang He. Okey, untuk makluman pelajar, kalaulah pelajar mencari dalam laman sesawang, pelajar akan terjumpa dengan perkataan tamadun Huang Ho. Dahulunya memang digelar dengan tamadun Huang Ho, tetapi telah ditukar istilahnya kepada tamadun Huang He. Okey, tamadun Huang He juga dikenali sebagai Sungai Kuning. Kenapa digelar sebagai Sungai Kuning? Kerana Sungai Kuning ini bermaksud menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Lumpur yang macam air-air kuning tu. Yang kalau kita tengok di sungai ada warna kuning-kuning dan oranye. Itu yang dikatakan lumpur. Yang begitu subur dalam tamadun Huang He. Okey, para pelajar, lihat bahawa yang berwarna merah ini ialah berkenaan dengan tamadun Huang He. Okey, tamadun Huang He ini merupakan tamadun yang penting di negara China, yang mana kedudukan sungai utama dalam tamadun Huang He mengalir dari kawasan pegunungan di sebelah barat ke Lautan Pasifik. Ini Lautan Pasifik yang berwarna biru. Okey. Seterusnya, para pelajar melihat kalau di dalam buku teks cikgu snap gambar ini, cikgu nak menunjukkan kepada para pelajar ada 2 sungai yang begitu penting, iaitu yang pertama iaitu Sungai Huang He. Iaitu nampak anak panah dia, Sungai Huang He atau Sungai Kuning itu terletak di kawasan utara negara China. Manakala Sungai Yangtze, yang ini yang anak panahnya, terletak di kawasan tengah negara China, mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Nak menunjukkan bahawa 2 sungai yang penting dalam tamadun Huang He. Baiklah para pelajar, kita lihat pula Sungai Huang He yang menunjukkan kawasan yang berwarna kuning. Ini nak menunjukkan kepada pelajar iaitu lumpur yang berwarna kuning, iaitu Sungai Huang He. Kalau di dalam laman sesawang pelajar mencari, dia memang tulis perkataan Sungai Huang Ho. Yang kedua, ini pelajar tengok di Sichuan, iaitu berkenaan dengan Sungai Huang Ho, mengalir daripada atas sehingga ke Lautan Pasifik. Begitu subur dengan pokok-pokok hijau. Seterusnya, kita melihat bahawa dalam tamadun Huang He, masyarakat yang begitu penting dalam pembentukan tamadun ialah masyarakat awal Cina. Okey, sama seperti 3 tamadun lain, iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, di mana kita melihat bahawa sungai merupakan nadi kepada pembentukan sesebuah
tamadun hingga wujudnya pembandaran. Begitu juga dengan tamadun Huang He, di mana sungai merupakan nadi kepada kejayaan sesebuah tamadun. Masyarakat awal Cina dahulunya telah membina pentempatan dan menjalankan aktiviti pertanian. Selain itu, mereka juga menjalankan aktiviti peternakan binatang dan mengumpul hasil hutan serta berburu di sepanjang sungai Huanghe. Selain itu, bandar yang terkenal pada zaman tersebut iaitu Bandar Anyang, yang mana Bandar Anyang ini merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Masyarakat pada masa itu menjalankan kegiatan pertanian di Bandar Anyang ini, yang mana mereka turut menjalankan membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan vernis, sutera, sulaman dan ukiran. Begitu penting kalau kita lihat bahawa tamadun Cina ataupun masyarakat Cina pada hari ini, sulaman dan juga ukiran mereka sangat begitu mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Baiklah, secara tidak langsung kita melihat bahawa kemajuan aktiviti pertanian ini telah mewujudkan penghasilan barang daripada kayu dan juga logam untuk kegiatan pertanian. Secara tidak langsung para pelajar melihat bahawa jelas-jelas di sini bahawa untuk saya tekankan tamadun Huanghe, tamadun Hindu, tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba, keempat-empat tamadun tersebut semuanya bermula di lembah sungai. Bermula di lembah sungai sehingganya berbentuk pertempatan, daripada pentempatan telah menjadi bandar sehingga terbentuknya tamadun itu. Dan saya jelaskan di sini bahawa tamadun Mesopotamia merupakan tamadun pertama yang membentuk kepada sistem masyarakat yang sistematik, dan keempat-empat tamadun ini begitu penting dalam aktiviti pertanian hingga memajukan ekonomi dalam tamadun tersebut. Baiklah para pelajar, di sini setelah para pelajar melihat kepada empat tamadun tersebut, cikgu ingin menguji para pelajar dalam soalan kuisis. Okey. Para pelajar boleh membuka laman web kuisis ataupun type di Mozilla ataupun Chrome, type kuisis. Kemudian para pelajar boleh masukkan QR code iaitu 3737425. Ini ialah QR code untuk join game. Join game dalam kuisis tersebut. Manakala ini ialah link untuk para pelajar masuk ke laman tersebut. Masa menjawabnya ialah 10 minit. Cikgu berikan, mohon para pelajar supaya masuk dengan segera. Dipersilakan untuk pelajar masuk untuk kita lihat adakah para pelajar menguasai subtopik ini. Bagi cikgu, subtopik yang mudah melibatkan subtopik kecil, melibatkan 4 tamadun: Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga tamadun Huanghe. Okey, apabila pelajar masuk, pelajar boleh menekankan dengan perkataan join game dan terus kepada intercode. Sekali lagi cikgu tunjukkan intercode ini iaitu 3737425. Cikgu ulang, pelajar boleh membuka laman web kuisis dan masukkan perkataan nombor 3737425 ke tempat join game.
Klik perkataan join game dan masukkan QR code ini dan boleh menjawabnya. Setiap orang pelajar soalannya sama, tetapi kedudukan soalan itu adalah berbeza. Okey. Kalau ini ialah soalannya, contoh soalan, tetapi kalau yang pelajar punya terus kepada ada point mata di situ yang saya letakkan. Okey. Soalan dia yang pertama di skrin ini iaitu mengapakah tamadun awal dunia bermula dan berkembang di kawasan lebah sungai? Okey, yang kedua ialah apakah kerajaan Sumeria merupakan kerajaan terawal dalam tamadun Mesopotamia? Ya atau tidak? Pelajar kena tulis ya ataupun tidak. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan tamadun iaitu Mohenjo-daro dan juga Harappa. Yang ini dalam tamadun apa? Bandar. Dua buah bandar yang begitu terkenal yang saya terangkan tadi. Okey, kemudian yang keempat, raja yang terkenal semasa zaman kerajaan Maru Mesir ialah kan kita ada 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Mesir Purba, iaitu kerajaan Purba. Yang kedua kerajaan Pertengahan. Yang ketiga ialah kerajaan Baru. Jadi kerajaan baru itu siapa? Yang mana raja tersebut, kalau pelajar dengar tadi, yang mana dia telah membina monumen. Okey. Yang soalan kelima ialah X, pusat kerajaan dinasti Shang. Apakah bandar X dalam tamadun Huang He yang mempunyai fungsi berikut? Apa bandar yang begitu terkenal yang mana dia masyarakat dia mencipta tembikar, varnish, ukiran dan juga sulaman. Okey, soalan 6. Pilih 2 pernyataan yang benar tentang bulan sabit subuh. Dia minta 2 pernyataan yang benar. Pelajar kena klik 2 benda. Okey, yang terakhir, apakah faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun Indus mulai tahun 1750 sebelum Masihi? Apa yang berlaku? Ada 2 benda saya sebutkan tadi. Okey, kita tengok. Okey, Muhammad Aiman. Okey, kita tengok. Ya, Muhammad Aiman dia menjawab penuh ya. Betul 7/7. Kita tengok semua betul dijawab. Kemudian Auni Zulaika betul. Ashraf Hakimi betul. With W ni pun betul. Tak tahu nama dia, cikgu nak sebut. Muhammad Haris Haikal betul. Okey, yang lain masih menjawab. Okey, yang lain masih menjawab. Ya, baju kuning pun masih menjawab. Ada nama baju kuning ya. Cikgu ingat ada betul-betul saya ni saya pakai baju warna mustard. Baju kuning pula ya. Okey, yang lain masih menjawab. Okey, terus mencuba para pelajar. Okey, Irsyad, Ina Sofia, Damia, Haikal, Akil, Haddad. Anta tanya, Ana jawab. Alisha Syafiqah, okay, masih menjawab. Daniel, Zatul Iman, Zari Syami, Afiq Zulkarnain, Puraitul Aini, Putri Ainul, Arif masih menjawab. Syazana Husna masih menjawab. Nur Kristina Dalila. Okey, Raimi masih menjawab. Sakura masih menjawab. Nik Muhammad Aiman masih menjawab. Okey, Nazril.
masih menjawab. Jasmine Sofia. Hazimah pun masih menjawab. Adam Iskandar pun masih menjawab. Kuno Emilia pun masih menjawab. Kita bagi masa kepada para pelajar untuk menjawabnya. Kita bagi masa pelajar untuk menjawabnya. Okey, para pelajar baca betul-betul soalan supaya tidak melakukan kesilapan. Kerana jawapan-jawapan yang diberikan memang begitu berdekatan ataupun seakan-akan jawapan yang sebenar. Jadi para pelajar perlulah peka kepada kehendak soalan. Kalau ini cikgu bagi 7 soalan sahaja, tetapi kalau dalam periksaan pertengahan tahun ataupun akhir tahun, memang soalan objektifnya adalah 20 soalan. Baiklah para pelajar, kita tengok satu persatu sebelum kuiz ini ditutup. Okey, sebelum kuiz ini ditutup. Okey, para pelajar mohon jawabnya dan secara tidak langsung masa yang diberikan 10 minit telah pun tutup. Okey, baiklah kita tengok berapa pelajar, ramai pelajar yang menjawabnya ya. Iaitu 99 orang yang telah terlibat dalam join quizzes ini, yang mana semuanya mencapai markah yang sangat memberangsangkan dan masih menjawab tetapi tidak dapat menjawab secara penuh kerana quizzes ini pun telah tutup. Masa yang dikehendaki ialah 10 minit. Baiklah pelajar, kita lihat kepada jawapan itu. Mari kita tengok satu persatu apa jawapan kehendak soalannya. Okey. Okey, sekejap Okey, yang mana soalannya ialah yang saya kata tadi dah kuis duduk, kita tengok kepada cikgu buat satu persatu untuk memudahkan para pelajar. Ya, okey. Baik. Okey, soalannya yang tadi ialah mengapakah tamadun awal dunia bermula dan berkembang di kawasan lembah sungai? Jawapannya ialah kerana membekalkan air kepada tanaman, bukan membekalkan sumber alam, bukan mengelak daripada bencana alam, bukan mengelak serangan binatang buas. Sebab dia bertanya kepada kamu mengapa tamadun awal dunia bermula dan berkembang di lembah sungai. Ingat tak tadi ada 3 benda yang penting, iaitu membekalkan air kepada tanaman, alat perhubungan, alat pengangkutan sebagai pertempatan. Okey, yang kedua, adakah kerajaan Sumeria merupakan kerajaan terawal dalam tamadun Mesopotamia? Jawapannya ialah ya. Kenapa? Ada 5 aspek yang saya tulis di papan putih tadi. Itu telah menunjukkan bahawa kerajaan Sumeria merupakan kerajaan terawal dalam tamadun Mesopotamia. Soalan ketiga, Mohenjo-daro dan Harappa, maklumat berkaitan dengan tamadun apa? Iaitu jawapannya ialah tamadun Indus. Untuk makluman, Mohenjo-daro dan juga Harappa merupakan 2 bandar yang terancam yang terpenting dalam tamadun Indus. Soalan 4, raja yang terkenal semasa zaman kerajaan baru Mesir ialah, jawapan dia ialah Ramses. Tetapi di sini ada Tibes kan. Tetapi Tibes ini merupakan ibu
ibu kota kerajaan mana? Kerajaan Purba. Manakala Menes ini merupakan Tibes ini merupakan kerajaan pertengahan, ibu kota kerajaan pertengahan, manakala Menes ini merupakan raja di kerajaan Purba. Okey, soalan 5, X pusat kerajaan dinasti Shang. Okey, bandar X tu sudah pasti ialah Anyang yang cikgu sebutkan tadi, iaitu merupakan ibu iaitu bandar kepada pusat kerajaan dinasti Shang. Soalan 6, pilih dua pernyataan yang benar tentang bulan sabit subur. Okey, ingat tak bulan sabit subur yang mana cikgu nyatakan tadi, iaitu yang dalam gambar yang ada warna hijau itu di antara, terletak di antara sungai Laut Mediterranean dan juga Laut Pasifik. Yang mana jawapan dia ialah yang pertama, kawasan yang subur dan luas, dan yang kedua ialah berkembang menjadi sebuah bandar besar. Itu kawasan yang subur dan luas. Yang kedua, berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Okey, apakah faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun Indus mulai tahun 1750 sebelum Masihi? Iaitu apa yang berlaku? Iaitu berlakunya banjir. Sebenarnya jawapan dia ada dua, banjir dan juga gempa bumi. Tapi di sini jawapan gempa bumi tidak ada, dia hanya nak satu sahaja jawapan. Jadi jawapan dia ialah banjir. Selain itu, serangan kaum Ayon, bukan serangan kaum Ayon tetapi dialah serangan kaum Aryan yang benar jawapannya. Okey, para pelajar, kalau pelajar lihat bahawa 7 soalan ini soalan objektif, ada pelbagai aras untuk pelajar menjawabnya. Dan cikgu ucap tahniah kepada para pelajar yang telah menjawab soalan kuizi dan juga yang telah melayari kelas ataupun tuition online Polis Mengaji untuk slot sejarah tingkatan 1. Saya mohon supaya para pelajar membaca ataupun membuat ulang kaji seterusnya untuk 5.2 berkaitan dengan perbandingan keempat tamadun tersebut. Iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, tamadun Mesir Purba dan juga tamadun Huang. Keempat tamadun ini cuba pelajar fahami nanti untuk slot seterusnya berkaitan dengan perbandingan dari sudut pemerintahan dan juga pembinaan. Di sini cikgu mengharapkan supaya pelajar memahami untuk subtopik 5.1 iaitu mengenali berkaitan 4 tamadun dunia. Oleh itu, cikgu sudahi dengan ucapan terima kasih kepada para pelajar atas maklum balas yang diberikan sebentar tadi. Dengan itu, sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.